Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syuhada binti Muhammad Azami. Hari ini saya akan berkongsi mengenai pornografi. Apa itu pornografi? Pornografi berasal daripada perkataan Greek iaitu porneia yang membawa maksud kepada pelacuran dan perdagangan. Pornografi merujuk kepada bahan bertulis atau visual yang dibuat untuk merangsang penonton dan pembaca secara seksual. Ia berupa gambar, video, teks atau media lainnya yang menampilkan adegan seksual eksplisit. Pengaksesan atau distribusi pornografi dapat diatur oleh undang-undang di berbagai wilayah dan pandangan masyarakat terhadapnya juga adalah bervariasi. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai faktor yang dapat menyebabkan remaja atau pelajar terlibat dengan pornografi. Pertama ialah kerana kurangnya pendidikan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seksual dapat meningkatkan risiko remaja atau pelajar untuk terlibat dalam masalah pornografi. Apabila seseorang itu tidak mempunyai pendidikan seksual yang cukup, perkara ini akan menyebabkan ketidakfahaman mereka terhadap hubungan sihat, batasan serta risiko yang berkaitan dengan pornografi. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong remaja untuk mencari informasi atau pemahaman melalui bahan lucah. Faktor yang keempat ialah kemudahan akses teknologi. Kemudahan akses teknologi, terutamanya internet, dapat meningkatkan risiko remaja atau pelajar untuk terlibat dengan pornografi. Ketersediaan konten dewasa secara online dengan cepat dan mudah diakses tanpa pengawasan dapat membuat remaja lebih tertarik terhadap paparan yang tidak sepatutnya. Bahan pornografi boleh diakses hanya dengan menggunakan hujung jari sahaja akibat daripada kemajuan teknologi pada masa kini. Faktor yang terakhir pula ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya dapat menjadi faktor signifikan yang mendorong remaja terlibat dengan pornografi. Dorongan dari rakan sebaya atau tekanan untuk mengikuti perilaku tertentu dapat membuat remaja merasa tertarik atau terikut-ikut untuk membuat perkara yang sebegitu. Seterusnya, saya akan beralih kepada kesan buruk pornografi. Apabila remaja atau pelajar sering melihat pornografi, ianya hanya akan memberi kesan buruk kepada mereka. Antara kesan buruk ialah boleh menyebabkan masalah mental. Kajian mendapati penonton pornografi dengan kerap dapat menyebabkan masalah mental seperti kemurungan, menyebabkan ketagihan, kecemasan dan kekurangan kepuasan dalam hubungan. Jika remaja yang belum berkahwin melihat pornografi, mereka akan merasa ingin mencuba melakukan aktiviti tersebut, dan apabila mereka tidak dapat, ianya akan mengganggu fikiran mereka tentang perkara itu dan akan menyebabkan mereka mengalami kemurungan. Ketika menonton video lucah, hormon dopamin akan meningkat. Jadi, emosi seorang itu tidak akan stabil dan membuatkan mereka menjadi mudah marah. Apa yang lebih merisaukan ialah apabila seseorang itu terlalu banyak menonton video lucah, ianya akan menyebabkan mereka untuk melakukan jenayah seperti merogol. Perkara ini terjadi kerana mereka ingin memenuhi nafsu sendiri tanpa memikirkan orang lain kesan daripada ketagihan melihat pornografi itu. Mereka juga berkemungkinan akan melakukan jenayah seperti memukul orang yang tidak bersalah kesan daripada gangguan mental yang mereka hadapi apabila tidak dapat menonton video pornografi. Dan kesan yang akhir sekali ialah ketagihan pornografi boleh mengganggu urusan kehidupan. Minda asyik memikirkan perkara kotor sehingga semua perkara boleh terbayang-bayang tentang seksual sahaja. Terutama sekali, ianya akan mengganggu urusan harian pelajar. Contohnya, pelajar tidak akan dapat fokus ketika belajar di dalam kelas kerana asyik memikirkan tentang seksual dan secara tidak langsung akan mengganggu prestasi akademik mereka. Bagi menangani masalah pornografi ini, kita mestilah melakukan beberapa cara. Antaranya ialah pertama, dengan memberikan pendidikan seksual yang seimbang. Pihak tertentu seperti pihak sekolah perlulah memberikan pendidikan seksual yang seimbang dan sesuai dengan tingkat usia pelajar. Contohnya dengan memberikan pahaman yang benar tentang seksual, menerapkan nilai-nilai moral dalam diri pelajar dan meningkatkan kesedaran terhadap kesan-kesan buruk pornografi. Seterusnya ialah dengan membuat pengawasan secara online. Ibu bapa perlu memainkan peranan dengan menggunakan alat menapis kandungan dan pengawasan online di telefon anak-anak mereka bagi membatasi akses pelajar terhadap bahan pornografi. Mereka juga perlu sentiasa memeriksa telefon anak-anak agar mereka tidak berani untuk melakukan sebarang perkara yang negatif. Cara yang terakhir bagi menangani masalah pornografi pula ialah dengan mengadakan sesi kaunseling. Jika guru-guru mendapati bahawa terdapat pelajar yang cenderung untuk terlibat dengan pornografi, mereka perlulah mengadakan sesi kaunseling bagi membantu pelajar tersebut. Apabila sesi ini dilakukan, kaunselor dapat membantu pelajar dengan memahami faktor peribadi mereka, dapat membantu pelajar mengidentifikasikan masalah mereka dan dapat mengembangkan cara mengawal emosi pelajar tersebut dari terlibat dengan pornografi. Kesimpulannya, jelaslah di sini bahawa pornografi hanya memberi kesan yang negatif sahaja terutamanya kepada remaja dan pelajar sekolah. Ia berpotensi merosak psikologi remaja, menyebabkan perubahan perilaku seksual yang tidak sihat serta dapat memberi pengaruh terhadap hubungan interpersonal. Oleh itu, penting untuk remaja dan pelajar menyedari risiko-risiko pornografi dan mempertimbangkan kesannya kepada kesihatan mental dan emosi.
Oleh itu, sebagai remaja dan pelajar sekolah, kamu mestilah mengelakkan diri daripada terlibat dengan pornografi. Antaranya, kamu mestilah menggunakan teknologi dengan bijak, memahami batas-batas pergaulan dalam hubungan, menyibukkan diri dengan kegiatan positif, menitik beratkan nilai dan etika dalam diri dan sebagainya. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan kepada kalian semua mengenai pornografi. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya Siti Nursyahada binti Muhammad Azami, memegang kad matrik D202311067772 daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Sekian, terima kasih. Bye.